Uni KL, kita datang. Uni KL, jadi cemerlang. Universiti Kuala Lumpur mercu tanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pasca siswaza hari ini. Layari unikl.edu.my, Where knowledge is applied and dreams realized. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Okey, kembali lagi kita bersiaran dalam sembang kampus Uni KL Mindset pada petang ini. Pada hari ini saya tidak berkeseorangan. So, saya akan ditemani oleh pelajar-pelajar daripada SRC, Majlis Perwakilan Pelajar. So, tanpa membuang masa, saya persilakan pelajar-pelajar SRC kita, saudara Yusof, saudara Amirul Hakimi dan juga saudari Afika. Boleh lambai sikit? Hai. Semua sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, so sekarang ni masing-masing ada dekat mana ni? Dekat kampus ke? Dekat rumah masing-masing ke? Dekat rumah. Dekat rumah Kami sekarang, di rumah. Sekarang pelajar-pelajar sedang bercuti semester kan? Betul kan? Ya, betul. So selamat bercuti untuk semester lah kan. Tapi cuti-cuti pun kita ada orang kata pengisian yang kita nak sampaikan kepada orang-orang di luar sana untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi tentang Uni KL Mindset dan juga apa program-program yang kita tawarkan di Uni KL Mindset, betul tak? Betul. Okay, so pada petang ni tajuk kita pilih adalah Chemical Engineering is Awesome. Kan? So kita nak tahulah, kita nak bagi pengetahuan, bagi informasi dekat orang-orang di luar sana bahawa bila cakap pasal chemical engineering ni tidaklah orang kata sesusah yang mereka sangka, sebab orang belajar dalam bidang apa sekalipun pasti ada cabaran, pasti ada kesusahan masing-masing. Tetapi kita nak rungkaikan pada petang ni, kita nak bagi informasi kepada orang di luar sana bahawa chemical engineering is awesome.
Okey, sebelum kita teruskan pada petang ni, solat pada petang ni, sedikit perkongsian kepada sesiapa saja yang menonton kita pada petang ini. Kita bersiaran di UniKL MySet Facebook Live. So boleh kongsikan kepada rakan-rakan anda, kepada saudara mara, kepada kawan-kawan, kepada cikgu-cikgu sesiapa saja yang menyaksikan kita pada petang ini. Boleh share, boleh like, boleh komen supaya kita punya sesi pada petang ini lebih meriah dan juga kita boleh sampaikan informasi-informasi kepada orang-orang yang menonton kita pada petang ini. Okey, sedikit pengenalan untuk yang tidak lagi mengenali UniKL MySet ni. So nama penuh kita UniKL MySet adalah Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute Chemical and Bioengineering Technology. Terletaknya di mana? Di Alur Gajah Melaka, kawasan Bandar Bendor. Betul. So kita terletak di bumi Melaka. Melaka yang penuh dengan sejarah ni kan. So kita kita bersama dengan universiti-universiti lain. So kita salah satu IKMA lah, Institut Pengajian di bawah MARA ni yang terletaknya di negeri Melaka. Dan untuk pengetahuan semua juga, UniKL MySet ni telah berusia 20 tahun. 20 tahun tu bukanlah orang kata kanak-kanak lagi. Dah dewasa dah UniKL MySet ni, dah orang kata dah sama sebaya dengan saya. Sebaya. Sebaya dengan umur anda semualah. Maksudnya bila tertubuhnya MySet ni kamu semua ni masih kecil lah waktu tu. So dah 20 tahun ni dah semakin matang, dah semakin berkembang, maksudnya berkembang dari segi pembaharuan di universiti dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di UniKL MySet sudah ditambah baik dan sebagainya. Dan juga sedikit informasi kepada yang bersama-sama kita pada petang ini untuk pengetahuan anda juga, UniKL MySet adalah universiti teknikal yang menawarkan pengajian daripada peringkat asasi, diploma, sarjana muda, master dan juga PhD. So kita semua ada. Start daripada pelajar lepasan SPM yang nak menyambung pengajian ke UniKL MySet, kita ada asasi setahun. Fast track terus sambung ke degree. Kemudian kita ada diploma selama 3 tahun. Kemudian kita ada degree 4 tahun, master dan juga PhD. So antara program-program yang UniKL MySet tawarkan adalah chemical engineering, di dalam spesifik dalam bidang kalau chemical engineering and technology, dia ada proses, bioproses, dia ada environment, dia ada food dan juga itu je lah, proses, bioproses, polimer saya tertinggal, proses, bioproses, polimer, environment, food dan juga chemical engineering pure lah kan. Itu antara program-program yang UniKL MySet tawarkan di tempat kita lah. So kita kembali kepada tajuk kita pada petang ini. So semua panel bersedia dah ke? Bersedia atau tidak anda semua? Alhamdulillah bersedia. So bersedia dengan soalan-soalan panas daripada saya, soalan panas. Okey, so untuk pengenalan, untuk orang kata sesi pengenalan kita lah. So kita nak kenal lah ketiga-tiga wakilan pelajar kita, SRC kita pada petang ini. So boleh kenalkan nama anda, kemudian mengambil kos apa di UniKL MySet, tahun keberapa, kemudian sebelum ni belajar di mana, sekolah mana, tu je lah, 4 dulu. 4 dulu, nama, tahun berapa sekarang, ambil kos apa dan sebelum ni bersekolah di mana, ataupun belajar ambil kalau diploma ke, ada ambil asasi ke, so boleh kongsi. So dipersilakan, kita mulakan dulu dengan saudara Yusof. Okey, persilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Adila kita punya moderator kita pada petang ni. Hai semua, nama saya Muhammad Yusof bin Muhammad Zahar. Sekarang ni saya kali ini tahun 2 mengambil Bachelor in Chemical Engineering with Honours ataupun dikenali sebagai ICOL kalau student-student MySet.
kalau sebut ICOL, maka Bachelor in Chemical Engineering lah. Dan sebelum ni saya menyambung pelajaran saya di College Mara Kuala Nerang. Saya ambil asasi Science Physical, asasi Foundation in Science and Technology, iaitu dikenali sebagai FIS. Dan sebelum ni juga saya sambung pelajaran saya di Sekolah Menengah SMKA Lati, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati di Pasir Mas, Kelantan. Itu saja untuk pengenalan diri saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Yusof. So Yusof merupakan salah seorang perwakilan pelajar ataupun SRC di UniKL MySET. Okey, seterusnya dipersilakan kita lelaki dulu saudara Amirul Hakimi. Okey, dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Madam Dila selaku moderator untuk session live Chemical is Awesome di UniKL MySET Official. Nama saya Muhammad Amirul Hakimi bin Muhammad Rizwan. Saya merupakan pelajar semester keempat tahun kedua di UniKL MySET dalam kos Diploma Chemical Engineering Technology Process. Dan saya juga adalah perwakilan pelajar iaitu dalam bahagian EPRA, Entrepreneurial Public Relation and Alumni Relation. Dan saya berasal dari Kedah. Saya before this saya belajar semasa di sekolah menengah. Saya ambil diploma. So before this saya ambil sekolah menengah. Saya bermula di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa Sungai Petani dan masuk kos Chemical Engineering Process di MySET. Okey, teacher. Okey, terima kasih saudara Amirul daripada Kedah. Okey, seterusnya saudari cantik molek kita Afikah, dipersilakan. Okey, terima kasih Madam Dila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Afikah binti Mak Zulkifli. So, sekarang saya semester 5 Bachelor in Chemical Engineering in Bioprocess. So dah masuk tahun ketiga dan nak masuk final year lah. So sekarang saya dah nak habis FYP 1. So next sem is FYP 2 dan intern tahun depan. So saya basically dah nak habis. So before this saya diploma in Bioprocess juga, Chemical Engineering Bioprocess di UniKL MySET juga. So saya memang setia lah dengan UniKL MySET daripada lepas sekolah, daripada umur 18, sekarang dah umur 23. So itulah. So sebelum saya masuk MySET, sebelum saya masuk MySET, sekolah menengah saya tak jauh dengan Amirul Hakimi tadi. Dekat je. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Tuanku Seth Putra, iaitu di Perlis. Satu-satunya sekolah sains lah dekat Perlis tu. So di situlah saya bersekolah dan kemudian saya masuk MySET dan here I am as SRC, post as secretary. So itu saja pengenalan daripada saya. Okey, terima kasih Afika. So kita ada 2 orang daripada Kedah dan seorang daripada Pantai Timur. Saya pun daripada Pantai Timur, daripada Pahang. So kita ada dua daripada Pantai Timur dan 2 daripada sebelah utara kan. Okey. So habis untuk pengenalan, masing-masing dah kenal saudara Yusof, saudara Amirul, Afika dia ex MySET maksudnya dia sebelum ni menyambung diploma di UniKL MySET, kemudian menyambung degree. Dekat situ kita boleh nampak betapa sayangnya Afika dekat UniKL MySET. So lepas ni kita boleh tanyalah apa yang menyebabkan dia rasa dia nak stay di UniKL MySET ni. Dia tak nak pergi tempat lain dah. Dia rasa macam betul-betul fall in love dengan UniKL MySET. Okay, so kita pergi kepada next round.
Okey, soalan seterusnya saya nak tanya. Kenapa anda memilih UniKL Mindset dan kos yang anda sedang ambil sekarang ni? Okey, dua soalan Kenapa pilih UniKL Mindset dan kenapa memilih kos yang anda ambil sekarang ni? Okey, so kita mulakan lagi sekali kepada saudara Yusof. Okey, dipersilakan untuk share dengan kita semua nak tahu kenapa pilih UniKL Mindset. Okay, terima kasih kepada Madam Dila. Okay, first of all, saya memilih di UniKL Mindset sebab saya daripada FIS UniKL dekat College Mara Kuala, saya memang minat chemistry. Saya daripada sekolah menengah lagi, masa form 4 lagi, saya dah berminat dengan untuk menceburi bidang kimia ni. Saya memang minat daripada tingkatan 4 lagi, sambung daripada tingkatan 5, lagilah saya minat kerana saya lebih nampak apa yang saya belajar daripada form 5. Dan bila saya sambung belajar saya di College Mara Kuala Nerang, saya mengambil Foundation in Science Technology. Saya juga didedahkan dengan subjek kimia, iaitu kalau di foundation dia panggil chemistry lah. Dan di situ saya nampak saya punya bidang saya memang lagi suka. Semakin dalam saya belajar kimia, lagi semakin suka saya terhadap subjek tu. Dan apabila saya masuk, saya perlu sambung belajar saya di peringkat ijazah, saya memilih UniKL Mindset lah, iaitu Universiti Kuala Lumpur. Di antara kampus, UniKL Mindset ni antara kampus yang yang memang specialization dia kepada chemical. So saya pilih UniKL Mindset dan itulah satu sebab kenapa saya pilih UniKL Mindset. Dan yang kedua, seperti yang kita tahulah, kalau sebut pasal Universiti Kuala Lumpur, memang kita akan terikat dengan MARA. MARA iaitu sponsorship kita. Bila saya nak sambung ijazah saya akan fikir apa yang nak sponsor saya, ataupun nak support saya dari segi financial. So saya pilih sambung belajar di UniKL kerana saya dapat pinjaman MARA, iaitu bukan senang kita nak dapat sponsorship ataupun pinjaman daripada MARA, terutamanya bila kita sambung di institusi pendidikan MARA. Memang kita insya-Allah lah kita dapat support ataupun bantuan daripada MARA untuk kita sambung di peringkat ijazah. Dan juga di semasa saya di asasi College Mara Kuala Nerang pun saya disupport oleh MARA juga. Walaupun saya sekolah bukan di MRSM, tapi bila saya sambung di asasi, saya juga anak MARA. Memang anak MARA daripada asasi lagi lah. Dan sekarang pun saya disupport oleh MARA sehingga saya ambil ijazah saya. Dan yang kedua, soalan daripada moderator kita, kenapa saya pilih ICOL, iaitu Bachelor in Chemical Engineering with Honours. Satu adalah saya memang minat dengan teori. Saya memang minat kepada teori. Seperti yang kita tahu, untuk pure chemical ni, dia memang mendalami teori lah lebih kepada hands-on. Kalau kita tahu, Bachelor in Chemical Engineering with Honours ni dia lebih menekankan teori, 60% teori dan juga 40% hands-on. So hands-on untuk course ini 40% saja, manakala teori yang kita orang belajar sekarang sampai semester 4 60%. Dan saya perlu habiskan bachelor saya sehingga semester 8. Dan sehingga kini memang apabila saya sampai semester 4 ni memang banyak teori dan juga derivation lah yang saya belajar, dan itu membuka lagi minda saya untuk sambung dari bidang chemical. Itu saja untuk soalan daripada moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara Yusof. So apa yang kita boleh dengar perkongsian daripada saudara Yusof tadi, pertama sekali minat.
Maksudnya dia memilih sesuatu course ataupun program yang dia nak sambung selepas habis belajar adalah berdasarkan minat dia, minat yang mendalam terhadap bidang chemical tu sendiri. Kemudian dia memilih universiti yang ada kepakaran ataupun orang kata specialize dia dalam bidang chemical, iaitu kita lah, Universiti Universiti Kuala Lumpur MISET lah kan. So kita memang specialize kita dalam bidang chemical. So pilihan yang tepat lah daripada Saudara Yusof, dan juga ada Saudara Yusof ada juga menerangkan tentang MARA. Maksudnya salah satu sebab kenapa dia memilih UniKL adalah kerana adanya financial support daripada MARA. Seperti yang Yusof bagi tahu tadi, tak banyak IPT ataupun universiti college di luar sana yang memberi support ataupun bantuan pinjaman kepada bantuan pinjaman MARA ni kepada pelajar-pelajar. Itu yang specialnya lah UniKL MISET ni kan. So kita ada bantuan pinjaman MARA. Okay, so kita dengar pula cerita daripada saudara Amirul. Kenapa dia pilih daripada Kedah nak berhijrah ke Melaka ni kan. So kenapa memilih UniKL MISET, kenapa memilih kos yang sedang anda ambil sekarang ni. Okay, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you to Madam Adila. Okay, kenapa saya memilih PASEPA? Kita kena Kedah kan. PASEPA saya pilih untuk join UniKL MISET. First sekali memang di sekolah SBP, sekolah sains, kami diterapkan dan kami tidak boleh memilih, bukan tidak boleh memilih, saya berada di dalam bahagian teknologi kejuruteraan. Subjek yang saya ambil adalah GKT dan juga asas kelestarian. GKT itu grafik komunikasi teknikal yang di rebrand semula oleh KPM di bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh dan juga KPM, dan dekat situ kami diwajibkan untuk mengambil sains, mata pelajaran sains, iaitu chemistry dan juga fizik. So dekat situ saya dah nampak permulaan perjalanan saya bermula salah satunya di teknologi kejuruteraan. So saya berminat dengan teknologi kejuruteraan dan saya ingin membuka saya punya bidang kuasa ataupun saya punya minat ke arah yang lebih baik, iaitu dengan cara saya memilih teknologi kejuruteraan di UniKL MISET, iaitu Chemical Engineering Technology. Saya berminat dengan Chemical Engineering Technology disebabkan first, saya ingin membuka mata semua pihak, terutamanya daripada golongan dan student-student daripada sekolah-sekolah harian, sekolah-sekolah SBP dan MRSM, bukan sahaja untuk golongan-golongan elit sahaja boleh memilih Chemical Engineering Technology, tetapi kita untuk golongan-golongan lain macam B40, M40 juga boleh memilih jalan untuk menyambung pengajian di bidang Chemical Engineering Technology. Dan spesifiknya saya nak membuka minda masyarakat di luar sana berkaitan dengan Chemical Engineering Technology, which is masyarakat cakap Chemical Engineering adalah sangat tough untuk dikuasai, untuk kita masuk ke bidang tu, tetapi sebenarnya ia bergantung pada diri kita sendiri, sama ada kita boleh menerima atau kita boleh membawa benda tu ataupun tidak. Yang tu bergantung kepada diri kita sendiri. Dan kenapa saya memilih UniKL MISET untuk masuk di bidang diploma dan saya tak ambil asasi, saya rasa untuk saya lebih expose kepada praktikal, saya lebih kepada praktikal dan saya tak banyak kepada teori. So daripada segi TVET, apa semua tu di-apply dalam UniKL MISET, yang macam saudara Ucup
Usop cakap tadi, di UniKL kita menekankan 60% daripada hands on dan 40% daripada teori. So saya mengambil dan mencabar diri saya supaya saya boleh bersama-sama UniKL, especially UniKL Mindset, untuk kita meningkatkan high employability kita di industri di kemudian hari. Okey, itu saja. Okey, terima kasih saudara Amirul. So sama juga macam saudara Yusof tadi, saudara Amirul ni dia bermula dengan minat dalam bidang chemical tu sendiri. Kemudian saya dengar tadi dia nak buktikan kepada masyarakat, kepada orang luar, walaupun orang ramai ataupun semua orang tahu bahawa kos chemical ni antara top 5 lah. Ataupun top 3 lah, macam tu lah kan, course yang tough, yang orang kata susah dan subjeknya susah dan sebagainya, tapi dia cabar diri dia untuk dia sahut cabaran untuk belajar dan juga membuktikan kepada orang luar, orang ramai ataupun kepada sesiapa sahaja yang dia pun boleh, dan juga dia nak meningkatkan apa orang kata macam high employability rate kita ataupun kadar graduan kita ke arah yang lebih tinggi lah. Maksudnya dalam bidang teknikal ataupun dalam bidang chemical ni kita nak buktikan kepada orang luar sana bahawa orang Melayu kita ataupun orang bumi putra kita pun boleh bersaing sama dengan orang-orang di luar negara ataupun dengan kos-kos yang lain kan. So kita nak berada seiring dengan kos-kos yang lain. Okey, bagus Amirul Okey, seterusnya saudari Afikah yang memang setia dengan UniKL Mindset-nya. Okey, boleh ceritakan kepada kita semua kenapa nak terus stay dekat UniKL Mindset, kenapa pilih UniKL Mindset dan juga kos yang anda ambil sekarang ini. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. So, nama saya Afika. So, kenapa saya pilih UniKL Mindset? Kenapa saya pilih UniKL Mindset? Masa saya lepas SPM dulu, sebenarnya saya tak tahu sangat pun pasal UniKL whatsoever, tapi saya mula first exposure saya lah. Masa tu saya pergi Carnival IKMA rasanya dekat Perlis. So daripada situ saya tahulah adanya wujudnya UniKL. So mula-mula tu memang minat saya bukan ke chemical engineering. Minat saya adalah saya nak masuk RCMP time tu, UniKL RCMP, Diploma in Physiotherapy. Tapi bila saya buka balik brochure tu, saya nampak ada perkataan bioprocess. So saya memang dekat sekolah, since saya pun sekolah sains, so memang science stream. So saya memang student biology. So memang saya ambil biology, saya bukan ambil TKOLK. So saya memang minat bio lah, senang cerita. So kenapa saya pilih mindset? Sebab saya tertarik dengan bioprocess tu sebenarnya. Saya tak tahu pun sebenarnya chemical engineering tu apa, tapi saya nampak yang hujung tu. Yang bioprocess tu. Tapi bila saya masuk, baru saya tahu, oh ini rupanya chemical engineering. Tapi saya tak adalah tarik diri, malah saya jatuh cinta. Jatuh cinta dia. So saya macam menarik juga benda ni. Saya ingatkan chemical engineering ni belajar kimia. Sejujurnya saya tak adalah minat kimia tu mendalam sangat macam Yusof dengan Amirul. Biasa-biasa je. Tapi saya minat sangat-sangat biologi dengan fizik. Bila saya masuk chemical engineering, baru saya tahu sebenarnya fizik tu lebih daripada kimia tu. Kimia tu hanya berapa persen je. Tapi fizik tu macam dalam subjek thermodynamic semua kan. Dia more tu fizik. So saya macam okeylah boleh go. Dia macam tu. So bila saya, dan kenapa UniKL Mindset kan orang cakap macam kenapa UniKL lah. Kenapa UniKL? Sebab orang cakap
ramai juga saya mendapat tentangan daripada kawan-kawan semua, cakap macam-macam lah kan. Ada yang beberapa dia cakap yang tak berapa nak menyokong, tapi saya dapat sokongan yang padu lah daripada family saya sendiri, mak saya. So macam dia cakap pergi je, dia kata dekat UniKL tu ada MARA, macam tu. So bila saya dapat tahu MARA, saya tak tahu sangat mula-mula tu. Saya belajar, rupanya kita orang bila saya tahu benefit MARA tu, sejujurnya saya cakap dia lagi menarik minat saya lah daripada saya nak ambil PTPTN. Sebab kalau saya dapat je tawaran ke IPTA, kan. Tapi bila saya fikir balik, macam mana lepas saya habis belajar, saya nak bayar macam mana, kan dapat pinjaman kan. So saya rasa apa yang MARA tawarkan untuk saya berbanding dengan PTPTN, MARA lebih memahami dan lebih menguntungkan lah both side, macam tu. So saya rasa MARA lebih okey, sangat-sangat okey berbanding dengan pinjaman-pinjaman yang lain. So itu antaranya big factor lah kenapa saya pilih UniKL dan UniKL Mindset tadi, sebab saya tertarik dengan bioproses tu. Okay. So yang tadi soalan Medan, kenapa saya stay? Kenapa saya stay sebabnya sebab saya dah seronok belajar masa diploma. So memang seronok gila, sebab saya dah selesa dengan environment dekat situ. Saya dah selesa dengan technician, lecturers yang sangat baik, terutamanya lecturer bio lah. So saya memang dah selesa dengan diorang. So bila saya nak sambung masa saya dan masa penentunya adalah masa saya intern. Saya intern bahagian safety. So masa tu saya dah pun ditawarkan kerja dalam bidang tu. Dan saya punya bos, kiranya bos safety kat situ, dia tak bagi pun macam, dia bukan tak bagi, dia tak bagi saya pergi mana-mana. Kiranya dia nak saya stay kat situ sebab intern dekat UniKL 6 bulan. Dan satu benefit yang kita bukanlah kira maybe orang tak tahu kot, tapi saya nak bagi tahu, intern dekat UniKL dia hujung SEM, so hujung SEM dan 6 bulan. So itu sangat benefit yang sangat besar dan tak ada dekat some IPTA. Saya tak kata semua tapi some, sebab bila intern hujung dan 6 bulan sangat lama, dah boleh train dah, kita dah boleh bekerja dah. So bila orang industri ni dia fikir macam dia dah train kita pun, so dia sayang lah nak lepaskan kita. Dia jadi macam tu. So saya fikir tak apa, tapi saya memang nak sambung degree lah. Saya cakap dekat bos saya bincang lah elok-elok dengan dia. Saya cakap tak apa, terima kasih atas tawaran apa semua. Saya rasa saya nak sambung degree, macam tu. Mungkin lepas pada saya degree, mungkin saya berdatang sini balik ke apa ke. Dia kata okey, dia hormat keputusan saya dan saya rasa macam, so tak ada sebab saya nak menolak balik UniKL Mindset dan memang benefit saya pun, saya dapat transfer kredit yang banyak gila. Saya boleh jimat dalam setahun lebih pengajian saya masa degree. Sebab tu sekarang saya rasa macam baru semalam saya daftar degree dengan online lagi kan kelas. Tahu-tahu dah nak habis dah. Tahu-tahu sen depan dah ada FYP tu dah. So saya buat degree saya dalam 3 tahun setengah. So memang sangat menjimatkan lah masa saya kat situ. So why saya nak bazirkan masa saya yang sepatutnya saya dah kerja dah pun, dah ada duit sendiri, saya nak sambung degree. So kenapa saya nak bazirkan lagi 4 tahun, saya nak pergi kat universiti lain. Bahkan UniKL Mindset dah boleh menjamin pekerjaan pun kepada saya masa diploma. Apatah lagi bila saya degree, dengan pengalaman yang saya ada masa diploma. So bila kita dah dapat yang baik, kenapa kita nak pergi kat tempat yang kita belum tentu lagi tahu kat tempat tu okey ke, environment dia okey ke, lecturer dia okey ke, staff dia okey ke. Kalau kat sini saya dah selesa semua, saya dah okey dah, saya dah tahu dah jalan-jalan kat Mindset ni dekat Melaka. So saya memang sangat dah selesa lah orang kata, macam tu.
So itulah sebab kenapa saya sambung dekat mindset masih degree. So yang ni, yang soalan yang seterusnya, kenapa course bioprocess? Course bioprocess sebab saya rasa saya minat juga course-course yang lain dan ada juga teringin ambil iCool ke apa ke kan. Tapi sebab bioprocess ni bagi saya dia satu course yang agak mencabar bagi saya sebab dia macam chemical engineering, belajar juga macam yang proses macam student-student lain belajar, tapi bioprocess ni dia ada satu add-ons yang lain tau, lain daripada yang lain bagi saya lah. Kita orang belajar pasal DNA apa semua dan dia ada berkaitan juga dengan isu-isu semasa pasal COVID apa semua tu. So sebab itulah saya pursue in bioprocess selain daripada credit transfer tadi. Okay, itu saja daripada saya. Okay. Sorry. Okey, terima kasih Afika, perkongsian dan informasi yang sangat menarik. Dengar tu Amirul, kalau dah ada tempat yang baik, kenapa nak pergi ke tempat lain kan? So sambunglah degree di UniKL Mindset. Begitu juga kepada mereka-mereka yang menonton bersama-sama kita pada petang ini, perkongsian Afika dan juga rakan-rakan yang lain tadi sangat menarik. So anda boleh jadikan panduan untuk memilih program anda selepas ini dan memilih sudah tentu memilih UniKL Mindset sebagai universiti pilihan utama anda semua. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, tadi kita kata belajar bidang chemical ni antara bidang yang tough, yang challenging. So boleh tak anda semua kongsikan dengan kita semua pada petang ini, betul ke susah belajar chemical engineering ni? Apa subjek yang anda belajar secara ringkas lah boleh kongsikan dengan kita semua, dan bagaimana pula suasana belajar di UniKL Mindset ni? Okey, secara ringkas. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Miss Adila. So, seperti soalan yang ditanyakan oleh Miss Adila, susah ke belajar di UniKL Mindset? Kalau kita kata chemical engineering, memang betul. Chemical engineering antara course yang susah berbanding dengan course-course lain. Berdasarkan apa yang disurvey dalam ada beberapa website tu, dia buat survey, dan di antara course yang difficult adalah course chemical engineering. Tetapi bila saya belajar di UniKL Mindset, saya belajar thermodynamics, saya belajar fluid mechanics, saya belajar physical chemistry. Semua majoritinya memang betul kata saudari Afika kita, fiziknya lebih orang kata apa, majoritinya dia menerangkan dari side physics berbanding chemistry. So di situ kita dapat tahu yang physics ni memang tak lari daripada derivation, calculation dan juga teori. Juga chemistry tu sama. Chemistry dia lebih kepada teori dan juga sedikit calculation. So bila kita bincang hal fizik dan juga chemistry, dia memang sangat-sangat memerlukan usaha kita. Bukan macam kita belajar subjek seni, subjek bahasa, tak. Tapi bila kita sebut ataupun kita bincang tentang subjek sains, memang dia memerlukan usaha yang sangat-sangat besarlah, usaha kita sebagai seorang mahasiswa. Dan bila saya belajar di UniKL Mindset, tipulah kalau saya cakap thermodynamic tu senang. Kalau saya cakap physical chemistry, organic chemistry tu senang. Tak. Benda tu memang kalau ikutkan memang susah lah. Susah sebagai seorang mahasiswa yang baru nak belajar. Memang susah. Tetapi di UniKL Mindset, saya mendapat pendedahan daripada lecturer, pensyarah di UniKL Mindset. Dia sentiasa memberi peluang kepada kami untuk bertanya. Setiap kali dia ajar lecture, setiap kali dia ajar tutorial ataupun lecture ke ataupun lab,
dia memberi ruang kepada kami untuk bertanya soalan. Dia akan tanya setiap kali chapter atau setiap kali subtopik, dia akan bagi ruang untuk kita orang ni mahasiswa untuk bertanya apa yang kita orang tak faham. Dan di situlah saya sebagai mahasiswa Universiti Kuala Lumpur, saya bertanya, saya mengambil peluang tersebut. Saya tak tunggu, kadang-kadang saya yang mencelah pensyarah tu. Saya mencelah, nak tanya, sir, saya nak tanya doktor, kenapa macam ni? Dan di situlah saya dulunya saya blur dan sekarang saya nampak subjek ni begini. Dan saya juga adalah usaha saya sentiasa membuat tutorial dan juga saya sentiasa tengok slide apa yang diajar oleh lecturer, dan juga sebelum lecturer ajar subtopik tersebut, sometimes saya tengok dulu subtopik tersebut dan saya tengok secara summary-nya apa yang saya tak faham, dan di situlah saya akan bertanya dengan lecturer. So kunci dia sebagai mahasiswa bertanya ketika kita belajar. Apa-apa ilmu yang kita belajar pun kita kena bertanya. Dan di situlah subjek-subjek thermodynamics, physical chemistry, fluid mechanics, organic chemistry and analytical, benda-benda tu akan jadi senang apabila saya memahami dengan lebih mendalam melalui pertanyaan yang saya tanya ketika lecturer ajar. Dan soalan yang kedua, suasana belajar di UniKL Mindset. Kalau bagi saya seorang mahasiswa, saya tengok kepada kemudahan yang disediakan oleh kampus ataupun universiti. Seperti yang kita tahu, di Universiti Kuala Lumpur sediakan smart board, yang mana tak semua universiti bagi ataupun sediakan smart board. Smart board ni lah menjadi, orang kata, semasa saya semester 1, saya sempatlah belajar face to face, dan saya sempatlah belajar face to face, dan semasa lecture tu saya belajar dengan menggunakan smart board. Lecturer ajar kami melalui smart board tersebut. Kalau universiti biasanya dia menyediakan slide yang warna putih tu, slide projection yang projector tu. So biasanya benda tu agak ada beberapa halangan lah untuk kita nak buat tutorial, nak tunjuk cara macam mana calculation ni jadi calculation macam ni. So bila adanya smart board yang disediakan oleh Universiti Kuala Lumpur, itu memberi kemudahan kepada pensyarah tersebut dan juga kepada kami semasa kami nak present. So kami hanya sambungkan pendrive kami je kat situ dan semua terkeluar. So antara kemudahan yang disediakan oleh Universiti Kuala Lumpur, juga kemudahan-kemudahan sukan yang lain di UniKL Mindset khususnya dan Universiti Kuala Lumpur. Dan saya rasa itu saja untuk dua soalan tadi. Miss Adila. Okey, terima kasih Yusof atas perkongsian tadi. So kita boleh dengar macam apa yang saya boleh dapat ataupun yang saya boleh simpulkan balik daripada perkongsian Yusof adalah, dia kata tadi saya dengar jangan malu bertanya kepada pensyarah-pensyarah dan juga gunakan segala kemudahan-kemudahan yang ada di kampus untuk lebih anda memahami subjek tersebut dan sebagainya. Dan yang paling penting tadi, jangan malu bertanya, sebab memang certain subjek tu memang agak sukar untuk difahami. Mungkin kita tak familiar dengan terms yang digunakan, tetapi kita jangan, orang kata, bila tak tahu tu jangan simpan, jangan pendam. So cepat-cepat rujuk kepada pensyarah-pensyarah anda. Okey. So seterusnya kita dengar sedikit perkongsian daripada Amirul. Okey, silakan. Okey, untuk soalan pertama daripada Madam Dila, susah ataupun tidak chemical engineering? Bagi saya, bohonglah kalau duduk dalam field chemical engineering cakap tak susah ataupun spesifiknya senang. Dia tak susah sebab di semester
ada beberapa semester yang kita akan belajar subjek-subjek yang hardcore, which is macam saya sekarang di semester 4 saya ambil reactor technology, saya ambil pilot plant operation, saya ambil apa lagi, separation technology. Semua tu adalah subjek-subjek yang akan mendedahkan student, cara pemahaman student yang lebih senang ke arah industri. Dan susah bagi saya, tak berapa susah, cuma student still boleh catch up dengan apa yang diajar oleh lecturer ataupun masa tutorial, dan pendedahan kepada daripada subjek-subjek itu kepada student adalah secara terus, bukannya kita perlu mencari sendiri, dan lecturer sangat friendly dan sangat membantu apabila dari permulaan kita dah tahu apa benda yang kita nak belajar, which is dia akan terangkan course apa tu CLD untuk permulaan belajar. Kita akan didedahkan juga dengan jadual setiap topik, setiap minggu apa benda yang kita akan belajar. So itu membantu student untuk lebih tahu dan lebih untuk commit macam mana jadual perjalanan untuk dia bersama-sama lah dalam sesi pembelajaran and whatsoever. Dan untuk kita lebih memahami, bagi saya ada beberapa cara lah, which is kerja yang diberikan oleh lecturer, iaitu mini project apa semua tu, yang tu pun sangat-sangat membantu untuk kami sebagai student memahami apa yang diajar dengan cara kami buat research sendiri, hands on yang diberikan, assignment juga bukan secara dia tak susah, dan dia juga tak mengcomplicatedkan keadaan. So dekat situ kalau kita bertanya kepada lecturer apa benda yang kita tak faham tentang assignment, entah mini project yang diberikan, kami sendiri boleh pergi berjumpa ataupun lecturer sangat willing untuk membantu untuk daripada segi kontak apa semua tu, kami boleh terus bertanya. So dekat situ pemahaman student akan lebih bertambah, lecturer pun lebih friendly dengan student, dan kami juga boleh bersama-sama sebab kami bekerja dalam group, kami bekerja dalam kumpulan, dan ada juga secara individu. Tapi secara individu tu bagi saya rasa kalau di mindset sangat sikit lah kalau kerja secara individu tu, dan kebanyakannya memang akan kerja secara berkumpulan. Okey, kalau nak dibincangkan berkaitan dengan chemical engineering, kejuruteraan kimia, bunyi pun dah macam gempak, tapi itulah dalam kepala mesti semua terbayang-bayang after kita dah habis belajar, dekat mana kita nak bekerja. Chemical engineering of course Petronas ataupun nuklear, tu kan. Kita tak terhadkan benda otak kita tu ke arah Petronas sahaja, dan sedangkan setiap tempat pekerjaan kita memerlukan bidang-bidang kuasa chemical engineering technology sebenarnya. So dekat situ saya nak expose untuk masyarakat, sesiapa yang menonton pada hari ini, sebenarnya chemical engineering technology tak khusus kepada Petronas, oil dan gas, tapi kami boleh masuk ke bidang-bidang lain seperti kosmetik, perubatan dan sebagainya. So dekat sini saya nak menekankanlah kepada siapa sahaja yang melihat ataupun menonton pada hari ini, jangan terlampau fikiran tu, kita jangan duduk di bawah tempurung. Kita buka, kita cari, dan pastinya UniKL akan menawarkan bidang-bidang
kos ataupun pembelajaran yang orang cakap akan membuka minda dan everyone ataupun setiap tempat akan menerima student-student daripada UniKL. Okey, yang kedua, suasana di UniKL, khususnya UniKL Mindset, bagaimana suasana apabila saya berada dalam UniKL Mindset? Saya rasa benda tu semua orang tahu, student UniKL tahu. Pada permulaannya kita dah bila masuk tu suasana dia sangat best sebab kita ada welcome orientation week, which is benda tu sepatutnya kalau manusia biasa ni, untuk kita mengenali seseorang tu memerlukan tempoh masa yang sangat lama. Tapi bila adanya wow ni dia membantu untuk kita lebih mengenali batchmate kita, dan kita lebih mengenali senior ataupun kita lebih mengenali lebih expose kepada kampus itu sendiri. Dan saya juga merupakan wow crew yang akan masuk pada Julai intake nanti, dan itu adalah suasana kampus yang kami rasa membantu student untuk lebih mengenali kampus. Selain daripada selepas tu, diorang akan beransur kepada pendidikan ataupun pelajaran dengan lecturer, dengan dengan staff-staff, dan mengenali staff UniKL, lecturer UniKL, dan suasana di kampus saya rasa lebih menarik apabila yang paling tinggi di kampus adalah dekan, dan dekan sangat friendly dengan student. Dia turun padang, Dr. Rozainah sangat membantu dan sangat mengambil perhatian kepada semua student, especially UniKL Mindset lah. Dan itu sendiri bagi kami rasa diri kami di-concern oleh dekan dan juga timbalan-timbalan dekan yang lain, serta warga UniKL keseluruhannya. Okey, terima kasih Amirul di atas perkongsian. So tadi Amirul kongsikan dengan kita bahawa chemical engineering ni bukanlah sesusah yang anda fikirkan dan bukan juga semudah yang anda fikirkan. Jadi sebenarnya ia bergantung kepada effort kita juga. So macam saya beritahu pada awal slot kita tadi bahawa tidak ada satu kos ataupun perkara pun dalam dunia ni yang senang. So semuanya memerlukan usaha, effort kita dan juga bantuan-bantuan daripada rakan-rakan, daripada warga kampus sendiri yang membuatkan kita lebih bersemangat untuk belajar di kampus tu sendiri. Okey, so seterusnya Afiqah, apa yang nak dikongsikan dengan kita? Okay, nampak bersemangat kawan-kawan saya, saudara Yusof dengan Amirul. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Banyak dah ada orang bagi input. Okay, tapi tak apa. So yang soalan pertama tadi, susah ke chemical engineering? Dia macam yang Madam Dila cakap tadi lah, dekat dunia ni tak ada benda yang senang. Okay, so ya betul, sama juga macam chemical engineering. Even though macam nak cakap, kita ambil apa pun dalam course apa pun dekat universiti, tak kisahlah kat UniKL ke, IPTS ke, IPTE ke, IGMA ke apa ke, ada susahnya. Dia soalan yang sensitif tau bila tanya pasal course ni. Nanti kalau macam kita cakap culinary senang, nanti orang akan cakap kau cuba masuk dulu. Kau tahu ke susah ke senang ke? Ini memang banyak gila orang bahaskan isu susah ke senang satu course tu. So saya rasa macam tadi macam saudara Amirul cakap dia dan saudara Yusof cakap, memang chemical engineering ni memang tak senang dan tak susah, dia bergantung kepada effort. Betul, seriously. Saya walaupun daripada orang kata sekolah kluster dan SBP, tak semestinya saya ni cepat tangkap, cepat catch up. So saya ni jenis yang saya kena
saya kena belajar, okay, saya fokus dalam kelas. Lepas tu saya kena ulang kaji balik. Nampak tak? Saya kena kena ada effort daripada saya juga. Kalau saya tak ada, kalau saya bukannya jenis yang masuk kelas kan, bawa sebatang pen, lepas tu dengar je lecturer cakap, oh boleh esok boleh dah jawab final. Oh bukan, saya bukan student yang gifted macam tu, dan saya 90% pasti kawan-kawan saya pun di UniKM Malaysia pun tidak begitu ya. Mungkin ada 10% golongan yang macam tu. Saya tak tipu, ada, dan kebanyakan ni lelaki lah, 10%. Tapi kebanyakannya kawan-kawan saya tu, terutamanya perempuan, diorang ni jenis yang kita orang ni okay, dalam kelas okay, fokus. Lepas tu kalau tak fokus pun balik kena ulang kaji. Apa-apa pun balik memang kena buat revision. Kalau tak, memang tak dapat pun apa yang kita belajar tu. So the method dia sama je masa kita belajar kat sekolah ke, kat mana ke, apa-apa pun. So saya rasa chemical engineering ni dia sekarang saya cakap tadi, saya tak tahu pun sebenarnya chemical engineering macam mana ke apa kan. Biasa masuk, oh baru saya tahu, oh macam ni. Saya baik tak macam tak lari kan. Dia malah saya jatuh cinta tu sebab saya ada passion dalam sains. So kalau tanya balik lah kawan-kawan sekolah saya dan cikgu-cikgu sekolah saya dulu kat sekolah sains, pergilah tanya mana-mana yang maybe yang pernah mengajar saya, seorang pun tak expect yang saya akan sambung lagi dalam bidang sains. Sebab diorang nampak saya ni more kepada bidang sains kemanusiaan, macam tu. Saya more kepada bidang lawyer, whatever semua tu. Dan saya memang minat juga. Tapi saya pilih juga bidang sains sebab saya tak nak sia-siakan 5 tahun saya dekat sekolah sains tu. So bila takkanlah saya nak sambung dalam bidang sastra pula kan, macam tu. So memang saya ambil juga chemical engineering tu, dan saya rasa chemical engineering ni kalau orang kata selain pada course ni, apa course yang terdekat, iaitu kalau ada junior-junior atau apa adik-adik kat sini yang tengok ni, korang boleh tengok juga applied science. So dia memang rapat lah dengan chemical engineering. Tapi saya bersyukur ramai juga kawan-kawan saya yang sama umur dengan masa sekolah dulu, dia ambil applied science, applied chemistry semua tu. Dia orang belajar lebih kurang macam saya, tapi saya rasa bersyukur sangat-sangat saya ambil chemical engineering, dan ada plus by proses kat belakang tu, sebab saya belajar lagi enhance, lagi orang kata apa, lagi mendalam. Kiranya bila orang kata apa, biar menyelup perkasan sampai ke pangkal lengan, itulah chemical engineering. Dah alang-alang kau masuk dalam applied kimia yang diaplikasikan dalam industri. So chemical engineering dia exposekan lagi kita dalam bidang tu. Dia macam buka lagi, dia macam masuk lagi dalam, dan bila kita masuk kita punya minor, iaitu contoh macam bioproses ke, polymer ke, environment, dia masuk dalam lagi. Macam bioproses ke apa ke, environment ke apa, dia masuk dalam lagi. So saya macam, oh nasib baik aku ambil chemical engineering, sebab memang betul macam contoh macam applied science ke applied chemistry, diorang macam belajar tapi diorang macam belajar surface je, dia macam tak puas. So bila masuk chemical engineering ni, bila saya bandingkan syllabus, saya tanyalah, weh kau belajar apa, kau belajar macam mana, lab kau macam mana. Saya rasa macam saya punya lab report ke, lab apa ke, saya punya lebih mendalam dan lebih terperinci lah macam tu. So tak hairan lah kalau orang kata graduan UniKL Mindset ke, mana-mana UniKL pun, macam pergi ke industri tu, diorang prefer budak UniKL sebab kita kalau bagi operate satu mesin, so kita boleh buat A to Z, kita baca manual je dan kita boleh faham. Tapi sorry to say, memang kawan-kawan yang lain memang tengok je. Kau tahu ke, kau pernah guna? Pernah, aku inilah benda yang aku buat selalu. Diorang macam terkejut pula sebab diorang kata kalau dekat diorang punya lab, diorang punya universiti lah kan, technician yang buat. Kiranya kita orang tengok je. Dia kata macam tu. So bila saya, inilah FYP aku, faham tak? Macam bukan setakat FYP lah, macam
lab biasa pun aku boleh je tekan-tekan apa semua, tapi bukanlah tekan-tekan saja. Kita pun tak adalah nak merosakkan atau benda tu. Kita bukannya monyet kan. Kita dengar lah cakap technician tu. Okay, technician kata macam ni. Macam tu. So kita pun ikut je lah. So bila pergi industri, surprisingly dia tak adalah exactly mesin tu sama macam industri guna tu, tak kan. Tapi dia lebih kurang. So kita boleh faham. So sebab kita tadi kan orang cakap hands on kan. So inilah hands on yang dimaksudkan. So saya rasa saya pun nak kata chemical engineering ni susah tu, susah juga. Susah, ada yang susah tapi yang paling penting dia lebih kepada menyeronokkan. Dia seronok lah. Janji kita seronok nak belajar ke apa ke dan satu lagi saya rasa lah satu lagi kelebihan lah kenapa chemical engineering dekat mindset lah, khususnya dekat chemical mindset ni, sebab saya paling suka gila dia punya technician dan lecturer. Sebab saya rasa saya tak akan dapat layanan macam tu dekat universiti luar, sebab saya macam dengar kawan-kawan saya kan sendiri macam mana sebab bukan apa, technician dengan lecturer kat mindset ni diorang lebih terbuka. Kiranya anytime kita kadang-kadang kita kan busy, so kita study pun tengah malam ke apa ke kan. Kadang-kadang kalau kita WhatsApp ke apa ke, diorang okay je. Kalau diorang betul-betul busy, diorang akan reply next day. Tak ada nak marah-marah kita, nak viral ke, tak ada. So technician pun bila kita tanya, diorang friendly je jawab. Ada setengah tu macam kalau kita tanya macam diorang macam tak nak layan sangat kan, macam apa benda siap budak-budak ni. Tapi diorang dekat lab memang okay je. Sepanjang saya nak dekat 5 tahun kat Malaysia ni, saya tak pernah ada masalah lah dengan technician ataupun lecturer. So saya rasa benda tu memang fun lah. So memang chemical engineering, kalau adik-adik nak ambil chemical engineering tu, sebab chemical engineering dia namanya engineering lah. Terutamanya kita kena pegang benda tu, kita kena tahu, kita boleh kita boleh macam semata-mata teori saja, sebab nanti kita akan jadi eksekutif. Maksudnya kalau kita degree, kita bukan jadi technician. So bila kita keluar degree, kita akan jadi, at least lah kita tahu nak operate benda tu. So sebab technician yang dah kerja 10 tahun kat situ, dan macam alah kau engineer kau pun tak tahu macam tu. So kita tak nak macam tu. So macam kita tahulah benda tu. So ya, susah ke tak susah, dia bergantung kepada individu tu. Bagi saya 50-50 lah. 50-50. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni saya okey je, tak ada masalah. Tak ada pun kena repeat paper ke, tak ada. Saya tak ada masalah tu, okey je. Dan saya sukalah sebab lecturer banyak sangat tolong student. Sebab kita orang banyak macam yang saudara Amirul cakap tadi, kita orang banyak mini project, bekerja dalam berkumpulan kan, benda-benda macam tu. So dia sangat-sangat membantulah. So, dia sangat-sangat membantu dalam kita orang punya CGPA dan sebagainya. So ya, itu saja dari saya. Okay, terima kasih Afika. Saya rasa sesuai sangat tajuk kita pada petang ni, Chemical Engineering is awesome. Memang awesome lah. So kalau sesiapa yang bersama-sama kita pada petang ni, ada antara adik-adik yang nak masih memilih bidang apa yang nak disambung selepas ini ataupun universiti mana yang nak dipilih. So saya rasa perkongsian ketiga-tiga panel kita petang ni memang awesome. Sangat sangat berinformasi, memberikan input-input yang terbaik. Ni bukan orang kata ayat manis ini adalah pengalaman yang pelajar kita sendiri kongsikan, rasakan dan alami semasa belajar di UniKL MySet sendiri. So macam Afika sendiri, dia kata daripada mulanya tak tahu apa tu bidang chemical engineering tu, tapi bila dah masuk belajar ke UniKL MySet ni secara orang kata terus rasa jatuh cinta dekat bidang chemical engineering ni kan. So samalah juga dengan adik-adik kat luar sana. So jangan lepaskan peluang untuk orang kata
apply lah masuk ke UniKL Mindset dan memilih bidang-bidang yang anda minati dan sebagainya. So untuk soalan seterusnya ni saya akan tanya soalan yang berbeza kepada setiap setiap panel. Okey, so untuk saudara Yusof. Okey, so boleh tak saudara Yusof kongsikan dengan kita. So tadi kita dah cerita pasal bidang chemical tu sendiri kan. So kita nak tahu adakah di universiti ni di UniKL Mindset ni kita belajar je, masuk lab je kan. Tak ada ke aktiviti-aktiviti yang pelajar-pelajar UniKL Mindset ni buat kan. Kata belajar chemical kan. Adakah hari-hari belajar kat lab je kan. So mungkin Yusof boleh ceritakan apa antara aktiviti yang mungkin SRC ataupun mungkin kelab anjurkan di kampus UniKL Mindset. Okey, dipersilakan. Okay, thank you Miss Adila atas soalan tersebut. So, setakat semester 4 yang saya belajar di UniKL Mindset, tidak 100%, bukan 100% yang kami belajar ni pergi lab, pergi lecture, pergi tutorial, tak. Bukan 100% kita orang aktif dari dalam bidang akademik saja. Tapi di UniKL Mindset, kelab-kelab dan juga Majlis Perwakilan Mahasiswa ataupun Student Representative Committee SRC juga memeriahkan lagi suasana di UniKL Mindset dengan pelbagai program. Bukan program sukan saja, bukan program akademik saja, tapi mereka ataupun kelab dan juga SRC memang memberi pendedahan kepada kita orang mahasiswa dan juga mahasiswi Universiti Kuala Lumpur tentang pelbagai bidang. Kita ada program yang melibatkan ataupun yang expose kepada student dari segi akademik. Kita ada juga program ataupun event yang expose kepada student dari segi sport. Dan juga, dan yang paling penting lah, kita sebagai mahasiswa yang mengambil bidang ataupun kejuruteraan kimia, kelab-kelab dan juga SRC pun sediakan kepada kami program yang mengeksposkan kepada mahasiswa tentang industri. Itulah program-program yang sangat-sangat penting kita sebagai mahasiswa yang dan benda tu melalui program yang memberi pendedahan kepada industri lah, yang memberikan kita pengalaman ketika kita nak intern nanti, dan juga kita nak bekerja di alam bekerja nanti selepas kita tamat degree ataupun kita tamat master dan juga PhD dan sebagainya. Dan program-program beginilah yang memberi kita sebagai mahasiswa Universiti Kuala Lumpur pendedahan. Kita ada program sport yang saya cakap tadi. Contoh program-program yang Majlis Perwakilan Mahasiswa ataupun Student Representative Committee sediakan kepada kami mahasiswa Universiti Kuala Lumpur adalah contohnya Strategy Planning Workshop, iaitu program ataupun event yang memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang macam mana nak buat program. Bukan mereka memberi pendedahan program saja, tapi mereka juga memberi pendedahan kepada mahasiswa macam mana nak buat program pun dia bagi tahu, daripada proposal sehinggalah report yang kita orang kena buat untuk berkenaan ataupun event yang kita orang dah buat. Report pun dia orang ajar macam mana, dia orang sediakan template proposal, template report, dan juga macam mana nak claim bajet daripada kampus. So benda tu step by step diterangkan dalam program Strategic Planning Workshop, iaitu SPW lah kalau familiar dengan mahasiswa Universiti Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita ada juga program ataupun event Talk with SSM. Ni kepada student-student ataupun mahasiswa kita yang minat dalam bidang bisnes. Universiti Kuala Lumpur pun mementingkan kita, walaupun kita sebagai engineer ataupun kita sebagai teknologis dalam bidang kimia, mereka juga memberi pendedahan ataupun added value lah. Added value kita dalam diorang memberikan pendedahan kepada
mahasiswa tentang macam mana nak buat bisnes, macam mana nak daftar dengan SSM kalau kita nak buat bisnes nanti. Sebab tak semestinya kita belajar dalam bidang kimia, kita kena fokus bidang kimia aja. Kita pun kena ada backup plan. Jika kita tak tiba-tiba nanti kita ada halangan ataupun kita nak tukar bidang kita dah ada basic business. So melalui program-program beginilah Talk with SSM juga memberikan pendedahan ataupun added value kita orang sebagai mahasiswa Universiti Kuala Lumpur. Dan seterusnya ada juga program ceramah Ramadan, iaitu ceramah Ramadan ni orang kata mementingkan spiritual lah. Kita sebagai umat Islam, kita pun ada Universiti Kuala Lumpur pun ada sediakan program-program yang memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang apa itu Islam dan sebagainya. So bukan sahaja kita titik beratkan akademik, bukan sahaja kita titik beratkan sukan, tapi kita titik berat juga dari segi ataupun dalam bidang agama, supaya mahasiswa Universiti Kuala Lumpur ni orang kata penuh ataupun ada added value. Dari segi agama Islam pun diorang mantap, dari segi bidang kimia pun diorang power, dari segi bidang bisnes pun diorang gempak. So mahasiswa sebeginilah yang industri cari, bukan sahaja satu bidang saja. Diorang nak kau pandai dalam bidang kimia, so aku nak ambil kimia je lah, tak. Tapi dia nak apa added value ataupun apa orang kata bidang lain yang kau power, yang kau expert. Dan yang terbaru yang SRC ataupun Majlis Perwakilan Mahasiswa sediakan kepada pelajar mereka adalah program Raya Culture Night, iaitu sambutan Hari Raya lah di Universiti Kuala Lumpur. Di Universiti Kuala Lumpur kita still lagi menyambut Hari Raya, walaupun kita orang kata kalau sebut pas Universiti Kuala Lumpur mindset mesti ingat chemical lab, tak. Kita pun still lagi sambut Hari Raya bersama-sama. Kita ada persembahan daripada mahasiswa-mahasiswi, diorang talent-talent diorang daripada sekolah menengah, daripada sekolah rendah, diorang tunjukkan ketika program-program tersebut. So melalui program-program daripada klub di UniKL Mindset dan juga program-program yang disediakan oleh SRC memberi pendedahan kepada mahasiswa bahawa jangan, orang kata bukan janganlah, maksudnya bukan sahaja kau menceburi dalam bidang akademik saja, tapi kita mahasiswa kena juga balancekan kita punya akademik dan co-curriculum kita. So co-curriculum ataupun GHOX, iaitu kalau GHOX ni kalau maksud dia Graduate Higher Order Critical Skill, GHOX. So kita Universiti Kuala Lumpur kita ada satu kelebihan, iaitu GHOX. So melalui point atau merit GHOX ni memberi orang kata added value lah kepada kita mahasiswa ketika kita nak request kerja nanti, kita nak intern nanti, kita hantar resume, so kita ada GHOX. Dan GHOX tu ataupun merit GHOX ataupun GHOX point tu kita dapat apabila kita aktif dalam program-program yang dianjurkan oleh klub, yang dianjurkan oleh SRC dan juga yang dianjurkan oleh Universiti Kuala Lumpur sendiri. So melalui program-program ataupun melalui pendedahan program tersebut lah kita dapat GHOX yang tinggi, dan melalui GHOX yang tinggi kita dapat added value ketika kita nak mohon kerja nanti. Okey, terima kasih Saudara Yusof. So maksudnya dekat sini pelajar-pelajar chemical engineering di UniKL Mindset ni bukan saja live mereka pergi lab, buat eksperimen, buat report, buat assignment, bukan tu. Mereka pun ada live mereka juga. So orang kata pelajar-pelajar chemical engineering ni bukan sahaja mahir dalam bidang teknikal, hands on, tapi mereka juga ada yang boleh menyanyi, ada yang boleh bersajak, ada yang boleh menari dan pelbagai lagi orang kata minat dan juga kepakaran yang mereka
tonjolkan semasa menjalani aktiviti ataupun membuat program-program di kampus kan. So banyaklah juga tadi saudara Yusof terangkan tentang GHOX juga. Satu kelebihan di UniKL iaitu kita ada mata merit yang dipanggil GHOX. So GHOX ni sangat penting kepada adik-adik semua dan dia merupakan satu transkrip. Kita ada transkrip akademik dan kita juga ada transkrip GHOX yang mana ada senarai aktiviti-aktiviti yang adik-adik ataupun yang pelajar-pelajar telah sertai di UniKL Mindset. So bila pergi interview tu, kita bukan sahaja ada kemahiran ataupun bukan sahaja kita berjaya dari segi akademik, dari segi transkripnya yang bagus, tetapi kita juga ada transkrip yang menunjukkan aktifnya pelajar-pelajar kita dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum. Okey, seterusnya soalan untuk saudara Aiman. So sebenarnya kita agak kesuntukan masa ni, so kita mungkin boleh cepat sikit. So untuk soalan seterusnya mungkin saudara Amirul boleh kongsikan dengan kita. Tadi dah cerita pasal aktiviti, pasal akademik dan sebagainya kan. Jadi sebagai pelajar, bagaimana kita nak orang kata apa nak membahagikan masa antara belajar dan juga berko-curriculum, menjalani aktiviti-aktiviti di kampus dan sebagainya. So macam mana nak balance antara belajar dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti di kampus. Dipersilakan. Okey, untuk pembahagian masa dari segi waktu belajar, dari segi kita nak buat aktiviti co-curriculum ataupun kita nak even orang cakap me time. Okey, benda tu yang ni pun kita perlu pengkhususan macam mana kita nak kawal benda tu. Dan macam mana kita nak uruskan jadual kita. Okey, seperti saya seorang Majlis Perwakilan Pelajar MPP SRC UniKL Mindset. Saya memperuntukkan untuk hari bekerja ataupun hari yang weekdays, kita dah mempunyai study planning kita. Macam mana kelas tu akan berlangsung, ada gap-gap yang tertentu. Yang tu kita akan menggunakan sepenuhnya lah jadual yang diberikan. Dan lebihan-lebihan tu macam sometimes kami di pihak SRC kami ada meeting untuk macam mana nak buat pembangunan pelajar, macam mana pengkhususan skop kerja kami sendiri. Itu kami juga adalah orang cakap kami punya cara dan kami punya jalan untuk kami aturkan setiap jadual kami tu secara lebih teratur dan mengikut jadual yang telah ni lah. So bagi diri saya, kami sekarang ni akan ada kita masuk dalam zaman teknologi. Dalam ni ada Microsoft List to Do. Okay, apa benda kita nak executekan dalam Microsoft List to Do tu, kita boleh tick apa benda yang kita dah settle, apa benda kita dah buat. Okay, kita dah study, khususan masa tu nampak lebih teratur dan ada reminder apa benda yang kita perlu buat yang berikut-berikutnya. Itu adalah salah satu cara yang saya gunakan dan kami juga SRC kami gunakan untuk kami mengatur jadual kami secara teratur dan lebih tersusun. Yang melibatkan aktiviti co-curriculum yang tu pun adalah aktiviti-aktiviti yang perlu kami jalankan. Macam mana jadual program disusun oleh saudara Ucup sebagai Vice President untuk mengusun jadual aktiviti program-program yang dijalankan oleh kelab, oleh SRC sendiri. Itu yang secara keseluruhan lah daripada kita tengok untuk aktiviti atau program yang dijalankan. Dan kami juga menggunakan kaedah reminder sesama sendiri ataupun reminder untuk diri sendiri, macam mana kami menguruskan jadual kami untuk
masa-masa yang macam kadang-kadang kalau meeting ni kadang-kadang last minute planning, tapi kita ada kerja lain. Kita akan mengkhususkan atau mengutamakan mana yang lebih penting. Bagi saya, first my priority is my study and then SRC. Itu adalah keutamaan saya sepanjang saya berada di UniKL Mindset dan juga dalam position SRC UniKL Mindset. Dan selebihnya itu saya akan aturkanlah bila ada free time saya akan buat maybe akan buat discussion bersama kawan-kawan ataupun kalau weekend tu kena cari me time juga, tak boleh nak stress, tak boleh ada banyak pressure, so kami akan keluar ke bandar weekend lah. Dan weekend tu pula tak boleh mengganggu waktu kerja yang lain. Kalau macam malam-malam lah ada meeting apa semua tu, yang tu boleh diaturkan pada malam hari macam tu. Tapi kalau nak dimaksudkan dengan pengkhususan jadual, pengaturan jadual, dan dia tak banyak kesusahan untuk kami uruskan jadual kami sendiri as a student in UniKL Mindset. Sebab kelas pun start daripada 8.30 pagi sampai paling lewat pun 5.30 petang. Dan selebihnya boleh bersukan, dan malam hari kami boleh buat aktiviti-aktiviti lain macam meeting, kami nak pergi training, selalunya inilah irama warisan akan ada training pada malam hari, ataupun boleh pergi bermain badminton dekat Dewan. So itu cara kami menguruskan jadual kami di kampus. Okey, terima kasih Amirul di atas perkongsian. So kita boleh dengarkan perkongsian daripada Amirul tadi bahawa pelajar-pelajar yang ataupun adik-adik yang bakal melanjutkan pengajian ke mana-mana tempat selepas ni kena pandai untuk menguruskan masa. Yang paling penting adalah disiplin diri anda. So tahu bagaimana bila waktu untuk belajar, bila waktu untuk beraktiviti, melakukan aktiviti ataupun join sukan, aktiviti co-curriculum dan sebagainya. Kena pandai uruskan masa anda dan utamakan apa yang penting. Jangan macam disebabkan orang kata nak ikut kawan pergi keluar sampai assignment tak buat. So benda-benda tu kita tak nak lah kan. So kena pandai-pandai uruskan diri anda sebab anda dah meningkat dewasa kan. So kena pandai uruskan diri. Okey, so untuk soalan yang terakhir kepada saudari Afikah. So mungkin Afikah boleh berikan sedikit tips-tips kepada adik-adik yang nak akan melanjutkan pengajian selepas ni. Kalau untuk UniKL Mindset, kita akan ada intake pada Julai ni, hujung Julai ni kita ada intake, dan kita awal Ogos pun kita ada intake kita untuk foundation. So dan kepada sesiapa sajalah adik-adik yang nak menyambung pengajian ataupun nak melangkahkan kaki ke universiti selepas ni, okey, apa tips-tips yang boleh Afikah share kepada adik-adik kat luar sana? Okay, Assalamualaikum. So tips. Okay, tips dia yang pertama, okay, tips dia senang je. Kalau korang adik-adik pening nak masuk mana ke apa, korang bertenang dan tanya dulu diri tu minat apa. Senang, okay. Boleh tanya. Okay, first kena tahulah kita minat apa. Minat means macam bukanlah minat macam minat. Kalau macam minat sains, so boleh buat research dulu whatsoever. So bila dah tahu minat apa, contoh minat sains, yang kedua do your research lah. Do your research, buat research. Research tu boleh Google whatsoever. Dan kalau korang kalau korang tengok live ni dah alang-alang tu, boleh juga buat research pasal UniKL, course-course yang ada, terutamanya kat Mindset lah, UniKL Mindset, course yang ada polymer semua. So yang ketiga, korang kena fikir juga about financial. Sebab bila nak sambung ke pengajian yang lebih tinggi ni, dia consume lebih banyak
pembelanjaan lah. So kita itulah kita dah bukan sekolah lagi, so kita kena daripada situ kita kena dah belajar untuk rangka kita punya financial sendiri. So macam mana kita nak menguruskan kewangan tu kena fikir juga pro and cons dia kat situ. So kalau korang tanya saya mestilah saya cakap marah kan. Memang saya pun memang tak lepas daripada marah. So memang marah is the best lah for me. So tengok juga part financial dan itu je tip saya untuk memilih universiti. So tak payah nak banyak-banyak sangat. Korang go je mana yang korang rasa okay, mana yang korang rasa okay dengan family pun kata okay, support. Jangan macam mana cakap kalau korang minat tu, terutama kalau minat tu lagi bagus. Macam saya tak adalah minat sangat tapi saya pergi je dan okey je. Kalau korang minat tu lagilah kena pergi. Kalau korang betul minat lagilah kena pergi sebab nanti korang menyesal. Seriously menyesal. Sebab dia macam barang kan, kalau kita dah nampak cantik lah, tak apalah sebab ni nanti tu tak boleh. So bagi saya first minat, yang kedua buat research, dan ketiga buat research juga pasal financial, pinjaman whatever semua tu, beasiswa ke apa ke, journey korang nak masuk foundation ke, nak masuk diploma dulu ke, it's up to you. Mana-mana okay je. Masuk foundation fast track, masuk diploma pun ada dia punya pro and cons dia juga. Okey je mana-mana, tapi jangan dengar sangat cakap orang-orang sekeliling yang tak berapa penting tu. Macam ada kawan-kawan yang macam tak menyokong sangat tu, kadang-kadang diorang bukannya betul sangat pun. Diorang pun macam kita juga, diorang tak tahu. Mungkin diorang just tahu daripada side yang buruk, tapi diorang tak tahu daripada side yang baik macam mana apa semua. Saya pun kalau saya dengar cakap-cakap yang kawan-kawan saya semua, bukan kawan-kawan lah, kiranya macam orang-orang sekeliling saya selain daripada family saya, kalau saya dengar cakap diorang, mungkin saya tak ada kat sini. Macam tu. So bincang elok dengan family macam mana. So kalau family okay, so go je lah. Sebab yang penting family. Seriously saya cakap family je yang akan accept who we are. Apa pun yang kita buat, macam mana pun diorang je yang akan tanggung baik buruk kita nanti. So kalau family okay, so go je. So kalau family tak okay, maybe boleh pujuk lah. Kalau family okay, go je. Kalau nak ambil apa pun, go je. Sebab kawan ni nanti kalau masuk universiti korang faham lah kenapa saya cakap kawan tu. Sebab kawan tu dia macam boleh bersilih ganti nanti. Dia macam tu. Bila masuk universiti ni korang tahulah, dia lain sangat masuk kat sekolah. Suasana dia sangat lain. Tak kisahlah universiti mana pun. So yang penting family. Dapatkan redha family tu. Kalau korang betul-betul minat tapi family tak support, cuba pujuk dengan elok-elok lah, bincang. Macam tu. So itu je lah. So masuklah Unique Mindset. Okey, terima kasih Afika dan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada petang ini. Dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah soalan saya kepada semua panel-panel, dan saya yang mendengar ni walaupun saya dengar perkongsian daripada semua ni, saya pun rasa teruja tau nak masuk. Maksudnya macam kalau saya ni pelajar-pelajar SPM, so saya akan pilih Unique Mindset dan memilih kos chemical engineering and technology ni. So sebab teruja sangat dengar adik-adik ni ataupun pelajar-pelajar SRC kita ni bercerita dan berkongsi pengalaman mereka sepanjang mereka berada di kampus. Macam saya kata tadi, ni bukanlah orang kata perkongsian yang manis-manis ataupun orang kata perkongsian-perkongsian yang hanya sekadar sedap di bibir sahaja, tetapi ini adalah apa yang mereka kongsikan ni adalah pengalaman mereka sendiri belajar di Unique Mindset, dan juga apa yang mereka belajar, pengalaman mereka di sini yang mereka kongsikan, dan nak semua orang di luar sana ataupun adik-adik yang nak melanjutkan pengajian selepas ni rasa keseronokannya belajar di Unique Mindset dan mengambil kos Chemical Engineering and Technology ni. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panel kita, Saudara Yusof, Saudara Amirah Hakimi, kepada Saudari Afika, kita punya wakil SRC kita pada petang ni, kerana sudi meluangkan masa dengan slot sembang
kampus kita pada petang ni, dan kepada semua terus follow dan boleh yang belum like lagi Facebook official kita boleh like. Kita ada UniKL Mindset Facebook page, kita ada IG, kita ada Twitter dan juga kita ada TikTok, okay? So boleh pergi je type je UniKL Mindset untuk dapatkan sebarang informasi dan juga pertanyaan berkaitan dengan kampus, program dan sebagainya. Dan seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk kemasukan kita yang terdekat ni adalah pada bulan 7 ni, hujung bulan 7 ni kita ada intake Julai, dan juga untuk foundation kita ada pada bulan Julai juga. So boleh hubungi pegawai-pegawai kami untuk dapatkan lebih informasi. Dan macam Afika cakap tadi, jangan lupa like, follow and share seberapa banyak perkongsian-perkongsian kami ni, dan kami semua nantikan anda di UniKL Mindset. So itu saja daripada saya dan semua panel petang ni. Terima kasih. Salam Aidiladha dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you semua. Bye. Thank you, Madam. Bye. Terima kasih semua. Bye. Jack it up.